بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, telah pun berbuka puasa. Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Doa kepada orang yang memberi makan kepada kita. Akala ta'amakumul abrar, telah makan makananmu ini oleh orang yang baik-baik. Wa sallat alaihimul malaikah, dan telah pun didoakan oleh para malaikat. Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun, dan telah pun berbuka puasa oleh orang yang berpuasa. Allahumma at'im man at'amana, ya Allah berilah makan kepada orang yang beri makan kepada kita. Wasqi man saqana, dan berilah minum kepada orang yang telah memberi minum kepada kita. Antara amalan dalam Ramadan al-jud, iaitu pemurah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi itu paling pemurah, dan Nabi itu dalam Ramadan bertambah-tambah pemurah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ni mungkin kita tak masuklah Bulughul Maram, sebab kita dah mencapai dah apa yang kita nak. Bulughul Maram. So kita tangguh nanti lepas minggu depan ke, atau lepas Ramadan ke. Kita tengok dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34 dan 35, Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang ataupun golongan al-mukhbitun. Al-mukhbitun, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadu'. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hajj, wali kulli ummatin, bagi setiap umat itu, ja'alna mansakan, telah kami jadikan bagi mereka itu mansakan, itu syariat penyembelihan korban. Mansakan, liyazkuru smallahi alaih, liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas untuk dia liyazkuru smallah, untuk dia mengingati Allah Azza wa Jalla, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada haiwan-haiwan al-an'am, haiwan ternakan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kamu ilah yang berhak diibadahi adalah ilah yang wahid, Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka baginya ataupun kepadanya lah aslimu, mereka menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang al-mukhbitin. Al-mukhbitun, setelah Allah menceritakan tentang bagi setiap umat itu, Allah Ta'ala jadikan pada mereka syariat nusuk, syariat korban, penyembelihan korban. Tujuan korban Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat ini, supaya apabila kita melaksanakan korban, menumpahkan darah untuk Allah Azza wa Jalla,
tujuannya untuk mengingati Allah atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kita daripada bahimatul an'am, itu haiwan-haiwan korban. Korban adalah iraqatud dam. Korban adalah mengalirkan darah. Bila kita sembelih korban, kita tumpahkan darah. So bila kita tumpahkan darah, itulah dia ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan tanduknya dan sebagainya. Tetapi setelah kita sembelih tu, bagi mereka yang masuk awal Zulhijjah, yang tidak mencukur rambut dan sebagainya, setelah dah darahnya itu ditumpahkan, walaupun dagingnya tak habis lagi, kan kita dah boleh bercukur, dah boleh memotong kuku, motong rambut dan sebagainya, kerana telah selesai ibadat korban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan korban untuk yanaluhu taqwa, untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk mengingati Allah di atas rezeki yang telah Allah rezekikan kepada kita. Jadi ini kambing, ini bukan korban lah kan. Ini sembelih ke ataupun beli daging siap? So hak ni korban, iraqatud dam. Ibadat korban ataupun menumpahkan darah ini, yang dinamakan ibadat yang kita sebut tumpahkan darah itu, maka itulah yang juga dilakukan oleh sebahagian orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan dia menumpahkan darah, dan tujuan dia menumpahkan darah itu untuk berhala. Tujuan dia menumpahkan darah itu adalah untuk syaitan. Tujuan bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi bila dia sembelih kambing, maka dia semah darahnya kepada patung, dia semah darah kepada berhala. Sebab itu berhala Manat adalah berhala yang disalat-salat padanya darah. Al-Manat. Kita ada Lata, kita ada Uzza. Berhala Lata Yalutu. Berhala Lata, orangnya berkhidmat, ambil batu giling tu, dia giling bijirin tu bagi jadi tepung dan sebagainya. So dia buat makanan dan dia bagi kepada orang yang datang buat haji. Apabila orang ni mati, maka batu giling dia tu batu giling dia tu dibuat peringatan dan lalu disembah. Kerana amalan saleh orang ni tadi, maka batu-batu giling ni tu disembah kan. Berhala Uzza pokok. Berhala Uzza pokok. Ada seorang perempuan gila, perempuan tukang sihir kan, duduk dekat pokok tu. Apabila Fathu Makkah, diutuskan Khalid ibn Al-Walid untuk pergi membunuh Al-Uzza. Maka dicantahnya pokok Al-Uzza ni ditebang sampai kepada Rasulullah kata, kamu tidak membunuh Al-Uzza. Jadi dia orang pun pergi cari, jumpa perempuan hak tukang sihir ni. Maka dia bunuh perempuan ni, tukang sihir. Maka Nabi kata, tilkal Uzza. Itulah dia patung berhala Uzza, iaitu perempuan sihir, tukang sihir yang menyeru orang kepada pokok untuk dilakukan ibadat kepada pokok. Dan Al-Manat adalah patung ataupun batu yang digunakan untuk tujuan sembelih. Dan bila dia ambil darah tu, dia semah ataupun dia salat kat batu tu, tujuan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tak boleh juga kita menyembelih haiwan korban dekat tempat yang pernah dibuat penyembelihan untuk berhala, walaupun ianya kerana Allah. Tapi oleh kerana tempat itu pernah dijadikan sembelihan untuk berhala, maka Nabi tidak membenarkan. Jadi ini ibadat yang Allah cerita dalam surah Al-Hajj ni. Maka dia sebut tentang amalan orang yang pergi haji ni. Dan kita juga di sini apabila 10 Zulhijjah kita sembelih korban, dan mengikutinya hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kemudian fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, kepada Allah lah mereka berserah diri, dan berilah khabar gembira kepada orang al-mukhbitin tadi. So orang al-mukhbitin Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-35 ciri-cirinya. Maka didatangkan kepada kita 4 ciri orang-orang yang
al-mukhbitun. Sebelum itu al-mukhbitun, maka kata para ulama tafsir, al-mukhbitun adalah orang yang mutawadhi', orang yang tawadu', orang yang khusyuk, orang yang mutmain, orang yang tenang. Dan sudah tentu ayat ini merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kerana orang yang beriman itu tawadu'. Antara tanda orang beriman itu tawadu', dan dia tidak sombong diri. Dan antara simat, antara tanda orang-orang musyrikun itu adalah takabbur. Dan takabbur, sombong itu adalah perbuatan iblis laknatullah alaih, iaitu apabila dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengan kesombongannya itu maka dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka takabbur. So simat, lambang orang yang bertakwa, orang beriman adalah tunduk, khusyuk, mutmain, tenang. Lawan dia sifat orang-orang yang musyrik adalah takabbur, orang yang membesarkan diri dan sombong. Perkataan al-mukhbitun, al-khabtu, man salaka al-khabt, diambil daripada perkataan al-khabtu, suatu makan, suatu tempat munkhafid, suatu tempat yang menurun, suatu tempat yang rendah lawan kepada tempat yang tinggi, itu al-khabtu. Jadi diambil perkataan al-khabtu tu, dipinjam dan disandarkan kepada orang yang tawadu', maka disebut al-mukhbitun, al-ikhbat. So al-mukhbitun adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang juga tawadu' li'ibadihi, itu tawadu' kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dan orang yang tidak menyombongkan diri. Maka apabila al-mukhbitun diberi khabar gembira, dah tentulah khabar gembira mereka di dunia dan di akhirat. Allah sambung, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat pertama al-mukhbitun adalah apabila mereka itu dzukirallah, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka gentar dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sifat yang utama sekali. So orang-orang yang tunduk khusyuk ni, maka dia takut Allah. Bila dia dengar idza dzukirallah, bila dia dengar ayat Allah, bila dia dengar nama Allah, maka dia gementar, takut dalam jiwanya. Dan bukan saja dia itu, bila disebut dzikirallah, kadang-kadang bila dibacakan ayat Al-Quran sendiri pun, walaupun tidak menyebut Allah, hanya menyebut Al-Kaun, hanya menyebutkan ciptaan Allah, pun telah menimbulkan gerun kepada orang-orang al-mukhbitun. Allah sebut wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Dia dengar, orang-orang beriman mendengar demi matahari pun dah gerun dah. Waduhaha, dan demi waktu duha atau waktu yang terang memanas. Ad-duha ni waktunya waktu apabila matahari mula nak panas. Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Dan di tempat yang lain tak ada Allah bersumpah dengan matahari. Hanya dalam wasyamsi waduhaha. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu saja. Adapun matahari, ayat, tanda-tanda. Tanda waktu siang matahari, tanda waktu malam al-qamar. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Jadi apabila Allah bersumpah dengan matahari, waduhaha, dengan waktu duha sekali, maka sebahagian orang-orang beriman pun telah bimbang dan gerun, kerana satu-satunya cakrawala yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla yang akan mengiringi setiap orang di padang mahsyar esok disebut matahari. Tak dikata bintang, tak dikata planet. So kita, matahari yang ada sekarang ni, jauhnya kita dengan matahari berapa ratus kelajuan cahaya tau kan. Adapun waktu akhirat di padang mahsyar, matahari mengiringi setiap orang yang berada di padang mahsyar, dan dekatnya itu sejengkal. Jadi bila disebut syamsi wa duhaha pun telah mereka gerun, apatah lagi apabila menyebut Allah. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Sifat yang kedua adalah orang-orang yang sabar.
wasabirina ala ma asabahum, orang yang sabar di atas apa yang Allah timpakan atas mereka. Jadi ini sifat orang yang mukhbitun, orang yang khusyuk, orang yang tawadu', maka tidak sunyi daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Taala uji, kewajipan setiap kita adalah sabar. Kewajipan adalah sabar. Adapun nak rida belum tentu. Nak rida belum tentu. Nak rida mustahab. Nak rida mustahab. Adapun sabar wajib. Sabar wajib dan dituntut oleh agama. Dan apabila kita ditimpa musibah, maka wajib atas kita sabar dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang aku hadapi dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu sifat yang kedua, al-mukhbitun. Yang ketiga Allah sebut wal muqimis salah, yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat adalah sifat orang al-mukhbitun. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya, dia infak. Apa-apa yang telah Allah rezekikan daripada macam-macam rezeki yang Allah bagi, maka dia tidak lupa untuk infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat, keluarkan balik ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tak kiralah jalan Allah sangat luas. Dia nak tolong orang miskin ke, dia nak tolong orang kaya ke, infak jugalah. Dia nak tolong buat sekolah ke, dia nak tolong bagi makan orang buka puasa ke, maka ini semua masuk dalam infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita yakin setiap yang kita keluar ke jalan Allah akan ada ganti. Akan ada ganti dan didoakan oleh malaikat pada setiap pagi. Allahumma ati munfiqan, ya Allah berilah kepada orang yang infak, hartanya itu khalafa, ganti. Dan satu malaikat lagi mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah engkau berilah kepada orang yang kedekut itu hartanya talaf, hartanya habis. Jadi kalau ditahan-tahan hartanya habis, kira-kira pula berapa lagi tinggal dalam bank. Ada orang minta lagi ni, ada orang minta lagi ni. Keluar pada jalan Allah, Allah bagi ganti. Lagi rasa kedekut nak bagi, lagi rasa kedekut, lagilah kita rasa harta kita habis. Kenapa Allah didik kita supaya kita keluarkan harta yang Allah rezekikan? Sebab Allah yang bagi. So bila Allah yang bagi kepada kita, kenapa kita nak simpan? Maka belanjakanlah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang, bagi dan bagi. Dan dengan kita bagi itu, bermakna kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan Allah akan tambahkan lagi berlipat kali ganda. Empat sifat yang dinyatakan ni tadi, semuanya berat belaka. Bukannya benda senang, bendanya berat-berat belaka. Dan itu sifat al-mukhbitun. Maka bila dia khusyuk, dia tunduk, maka dah tentulah ada mahar duit yang, ataupun ada benda yang dia kena bayar lah. Untuk menjadi orang-orang al-mukhbitun, maka dia kena ada sifat-sifat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita empat sifat ni. Iaitu apabila disebut nama Allah kita gentar, dan apabila kita ditimpa musibah kita sabar dan mendirikan salat, dan apa yang akhir itu infak pada jalan Allah atas rezeki yang Allah beri kepada kita. Maka dengan empat perkara tersebut, ianya tidak datang juga dengan begitu saja. Mesti dipelajari. Dan kita mesti menambah ilmu Al-Quran, dan mesti menambah ilmu sunnah. Baru boleh buat empat-empat tu. Kalau tak belajar, tak akan dapat empat-empat tu. Dan susah untuk dilaksanakan. Maka apabila kita senantiasa mengaji dan belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah, maka inilah benda yang dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian jadilah kita di kalangan orang yang dipanggil al-mukhbitun ni tadi, iaitu orang-orang yang tawadu', orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mutmain. Bukanlah orang yang khusyuk itu jalannya tunduk. Bukan orang yang khusyuk jalannya tunduk, tak dinamakan demikian.
Orang yang khusyuk tak jalan gitu-gitu. Kenapa jalan tunduk? Khusyuk. Orang yang salat, dia salat, kita kata khusyuk dalam salat, apa dia? Pejam mata dan tunduk bawah. Itu tidak khusyuk. Orang yang khusyuk, orang lalu depan dia, dia tahan. Orang lalu depan dia sembahyang kan, tahan. Orang tu lagi kuat, falyuqatilhu, tolak bagi lagi kuat. Itu khusyuk dalam salat. Betul ya? Betul lah. Kerana orang yang khusyuk, dia tahu apa yang sedang dia buat. Orang yang khusyuk dalam erti kata pejam mata, dia pun sujud, imam dah bagi salam, dia tak bangkit lagi. Tarawih kan, 20 rakaat. Ngantuk. Rupanya dia khusyuk lain, dia tidur. So itu khusyuk lain. Khusyuk macam tu tak mau. Khusyuk adalah kita sedar apa yang kita buat, kita baca dan kita faham. Dan bila kita imam membaca ayat-ayat tentang apa nama azab, minta lindung. Bila imam membaca ayat-ayat tentang doa, tentang syurga dan sebagainya, amin, ataupun doa supaya kita di kalangan mereka, itu dah orang-orang yang khusyuk, bukan tunduk. Walaupun pada asalnya salat memanglah kena tengok tempat sujud, tapi bukan bermakna orang yang khusyuk itu mesti tunduk. Yang lain tidak bermakna orang yang tawadu, orang yang apa orang kata khusyuk mesti pakaiannya compang-camping, jalannya tunduk, tak. Orang yang zuhud kan, orang yang zuhud bukan bermakna pakai Viva. Orang yang zuhud bukan ditimbang. Ada sahabat kita bagi, bukan suruh berhenti kuliah, memang dah lebih waktu kan. Nak iklan ke apa? Ada sahabat kita suruh bagi. Jazakumullahu khairan. Apa tadi? Zuhud sama. Apabila disebut tentang zuhud, orang salah faham. So pakai baju yang bertampal, orang zuhud naik kereta Viva. Orang zuhud tidak ditimbang dengan kereta Viva. Kereta Viva yang dia pakai tu sebab dia tak mampu nak beli kereta yang lebih mahal. Maka dia tidak zuhud. Belum tentu zuhud lagi. Orang yang kaya boleh jadi zuhud. Nabi-Nabi Allah, para Rasul Allah tak zuhud. Zuhud tak? Zuhud lah. Tapi Nabi-Nabi ada yang jadi raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Adakah mereka tidak zuhud kan? Adakah mereka tidak khusyuk? Jadi zuhud, khusyuk mesti dipaham dengan cara yang betul. Orang yang zuhud, kalau kita tengok para salaf menyatakan, dia percaya apa yang ada pada tangan Allah itu lebih dia mengharap daripada apa yang ada pada tangan orang. Itu sifat orang zuhud. Yang kedua, sama yang macam disebutkan ni, keadaan sebelum dia ditimpa musibah dan lepas dia ditimpa musibah, keadaannya sama saja. Dan yang ketiga, apabila dia dipuji ataupun dia dihina, maka keadaannya pun sama juga. Bila dia dipuji, dia tidak berasa bangga diri, kerana dia tahu bahawasanya pujian itu semua adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bila dia dihina dan dikutuk dan sebagainya, dia pun tidak rugi apa-apa, kerana dia tidak memerlukan pujian ataupun cercaan daripada manusia, tetapi yang dia takut adalah daripada Allah Azza wa Jalla. So itu orang-orang yang zuhud, sama juga dengan sifat yang kita sebutkan, orang yang khusyuk, orang yang tawaduk dan al-mukhbitun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang yang terbaik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan masih tidak lewat lagi untuk beramal soleh, kerana kita pun belum habis lagi 10 yang awal kan, baru nak start kan. Mudah-mudahan istiqamah sampai akhir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.